berwas, ini soal agama. Agama sensitif. Kecuali kalau berwas mempunyai soalan yang agak tidak menimbulkan apa-apa isu. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Dalam artikel The Malaysian Insider hari ini, Extremism in the Name of Islam and Malaysian Muslim, dinyatakan bahawa dalam satu khutbah yang disediakan oleh JAKIM bertarikh 30 hari bulan Ogos 2013 sebelum Hari Merdeka, dikatakan JAKIM, saya nak dapat penjelasan sama ada artikel ini benar atau tidak. Orang Kristian dianggap musuh kepada Islam, dan juga pandangan JAKIM tentang Tuhan dalam agama Kristian. Memang saya seorang Kristian dan memang Tuhan itu satu dalam agama Kristian, tetapi dikatakan JAKIM mempunyai pandangan yang berlainan, hinggakan ia tidak bersependapat dengan satu dokumen yang bertajuk A Common Word Between Us and You, yang ditandatangani oleh 400 orang mufti, cendekiawan Islam dan juga pemimpin Islam dunia yang ingin mempereratkan di antara Kristian dan orang-orang Islam. Maksudnya agama ini mempunyai asal usul yang sama. Tapi kalau adakah betul dalam khutbah 30 Ogos ini JAKIM memberi pandangan Kristian ini musuh? Kerana saya berpendapat ini tidak baik untuk perpaduan negara. Tan Sri Yang-di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Berwas. Tadi Yang Berhormat Marang melihat ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan bersifat terbuka. Bukti dalam Dewan ini Yang Berhormat Berwas, Kristian yang begitu kukuh pegangan dia, masih lagi dijawab soalannya oleh Yang Berhormat daripada Barisan Nasional dan Menteri yang menjaga agama. Jadi maknanya ini bukti keterbukaan yang tak pernah tertutup dalam konteks kita. Dan kalau balik kepada soalan tadi, saya setuju dengan Tan Sri kata ini soalan agama ni soalan yang cukup sensitif. Jadi kalau tersilap untuk menjawab dan tersilap yang menyoal, dia akan memberikan impak yang tidak baik kepada, bukan hanya kepada individu tetapi termasuk dalam konteks negara. Saya merasakan bahawa soalan daripada Berwas tadi tentang khutbah Jumaat, saya rasa mungkin barangkali, saya tak tahu Yang Berhormat juga mendengar khutbah tersebut, sebab khutbah itu dibaca di masjid. Jadi bila dibaca masjid, of course ada dia punya dokumen bacaan tersebut. Tapi mungkin barangkali dalam hal isu agama ni tak semua orang dapat memahami dengan baik bahawa tugas dan tanggungjawab masjid dan juga peruntukan perlembagaan perkara 3 perlembagaan negara menyebut secara jelas Islam is religion of federation. Dengan izin Tan Sri Yang-di-Pertua, Islam agama persekutuan, kalau dalam bahasa Arabnya dinul daulah, agama untuk di Malaysia ini, dan agama lain bebas untuk mengamalkannya. Dan begitu juga dalam jadual 9 perlembagaan negara menyebut secara jelas bahawa undang-undang peruntukan agama adalah di bawah kuasa negeri dan juga sultan di negeri masing-masing. Kalau di Malaysia kita ada 9 buah negeri yang memiliki sultan dan 5 buah negeri yang hanya di bawah Yang di-Pertuan Agong, iaitulah Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, dan wilayah persekutuan, 5 buah negeri ini. Dan dalam konteks agama ini dialah di bawah selia takbir daripada Jabatan Agama yang diturunkan kuasa ataupun Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam diberikan kuasa untuk membina khutbah dan juga untuk membuat khutbah. Saya melihat bahawa mungkin barangkali peranan dan tugas tanggungjawab khutbah ini diserahkan kepada orang Islam, dan saya ingin menyatakan kepada soalan Yang Berhormat sebentar tadi Berwas, bahawa tidak ada dalam konteks negara kita ni umat Islam memusuhi daripada kalangan Kristian. Sebab dalam ajaran Islam sendiri pun perlembagaan 3, perlembagaan negara menyebutkan perkara 3 bahawa jelas bahawa yang lain boleh mengamalkan ajaran agama masing-masing. Dan kita menghormati semua agama-agama, dan inilah hak masing. Apatah lagi dalam konteks Islam jauh lebih dalam daripada itu juga.
nabi-nabi dan juga pemimpin-pemimpin, rasul-rasul yang ada dalam ajaran agama, sama ada Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, berdasarkan ajaran agama yang turun daripada langit, ajaran samawi. Kita wajib beriman pada Nabi tersebut, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa. Islam tidak pernah memenuhi mana-mana ajaran dan juga agama. Terima kasih Tan Sri Ketua.